Oke, wahai anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengapakah hubungan sosial dan menjaga hati adalah perkara yang kedua penting dan bagaimana kita nak mencapainya. Jadi sekolah anda kena bergaul, jadi sekolah jangan bergaduh. Bersekolah bukan untuk pandai saja, tapi pergi sekolah adalah untuk bergaul menjadi manusia, ya. Tidak bergaduh sekolah, tak menipu, tidak mencuri, ya. Bagaimana menjadi manusia, bukan pergi sekolah untuk dapat skor A. Skor A pandai, tapi pandai menipu, pandai menukar fakta, pandai berhujah tapi membelitkan perkara tak betul, ya. Pandai menipu, pandai merompak tu tak, bukannya pandai, tapi yang kita nak adalah pandai supaya menjadi manusia, ya. Mari kita lihat bersama-sama hubungan sosial dan kesihatan mental. Kesihatan mental ni kita panggil dalam istilah dia menjaga hati. Jaga hati ni ada dua, iaitu menjaga hati sendiri dan menjaga hati orang lain. Yang penting jaga hati sendiri dulu. Ini orang lain, ya. Bila kita selamat, bila kita okey, kita sihat, orang lain kita akan sihat juga. Bila kita hati bersih, baru kita boleh berhubung dengan orang supaya menjadi semua menjadi bersih. Okay, hubungan sosial dan kesihatan mental adalah dua aspek penting dalam kehidupan manusia dan kedua-duanya sangat berhubung antara satu sama lain. Okay, kat bawah ni kita akan bincangkan bagaimana ianya penting dan bagaimana mencapainya, ya. Kenapa dia penting? Okay, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama sekali adalah hubungan sosial. Kita dukungan emosional, ya. Dalam hubungan sosial ni adalah kita perlukan dukungan emosional. Kita perlu support, ya, perlu sokongan secara emosinya. Hubungan sosial yang sihat dapat memberikan dukungan ataupun sokongan emosional. Teman-teman dan keluarga boleh menjadi sumber sokongan saat kita menghadapi stres. Bila anda stres, anda mengadu pada keluarga, kawan-kawan, ya. Itu pentingnya. Bila stres, jangan duduk sendirian, nanti boleh terjun tingkap, boleh terjun bangunan, dia boleh bunuh diri. Jadi perlu dukungan. Anda tak boleh menghadapi dia sendiri, mesti minta pertolongan orang. Kalau sakit, jumpa doktor. Kalau stres, jumpa kawan-kawan, jumpa orang yang boleh percayai, jumpa pencipta anda, ya. Ya, saat anda menghadapi stres, kesulitan ataupun perubahan dalam hidup, hormon berubah ataupun fizikal anda berubah, kerana anda akan stres, ya. Sama ada stres ni segi apa, perubahan hidup ni apa, perubahan dari segi kewangan, daripada kaya jadi miskin, perubahan dari segi fizikal, daripada sihat menjadi cacat, perubahan dari segi mental, daripada lulus kepada tak lulus, perubahan dari segi pangkat, daripada ada kerja tak ada kerja, daripada pangkat tinggi kepada pangkat rendah, atau daripada pangkat rendah kepada pangkat tinggi pun ada perubahan tu menyebabkan anda stres, ya. Itu kena, bila anda ada berlaku benda tu, dapatkan sokongan. Yang kedua, kesejahteraan emosional. Interaksi sosial yang positif, ya. Mesti ada positif. Jangan pergi mengadu ke orang tu kutuk apa lah itu masalah ni pun tak boleh selesai, ya. Jadi tak boleh, ya. Pergi jumpa orang yang positif. Dapat meningkatkan kesejahteraan emosional anda. Ini termasuk rasa bahagia, kepuasan dan rasa pemilikan dan hubungan bersama, ya. Okey, kita akan dapat sejahtera, bahagia, tenang bila bercakap dengan orang secara sosial, berhubung dengan orang, ya, berinteraksi dengan orang. Kemudian kepentingannya adalah stres dan kekebalan tubuh. Hubungan sosial yang kuat dapat membantu mengurangi stres. Stres kita akan kurang. Ini hubungan sosial yang positif, ya, bukan hubungan sosial yang negatif, yang positif, ya. Jangan pergi hubungan sosial pergi mengumpat orang, nanti bergaduh pula satu kampung. Yang positif, saling menyokong antara satu sama lain. Okay, selain itu, ya, mengurangkan stres yang berpanjangan dapat menjadikan kita menjadi negatif.
pada kesihatan fisik kita ya. Nah, fizikal kita akan jadi negatif apabila kita stres, akan jadi kurus ataupun akan jadi lebih gemuk. Bila stres makan banyak gemuk. Bila stres tak nak makan, tak nak makan jadi kurus. Bila stres fed up, tidur saja, tak gosok gigi jadi rosak. Contoh macam itulah ya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahawa orang yang memiliki hubungan sosial yang mendukung cenderung memiliki sistem imuniti tubuh yang lebih baik ya. Sistem pertahanan badan dia lebih baik, dia lebih kuat ya. Pergi exercise, jangan malas, jangan degil. Okey, itu dia sokongan dia. Dibagi semangat tu bukan untuk downkan orang, tetapi untuk beri semangat untuk menggerakkan dia. Daripada dia tidur saja, dia tak makan, kita push dia ya. Dengan sama ada cara memberi kata-kata semangat ataupun setengah orang dia cabaran dan kutukan, tapi kutukan yang positif ya. Yang tengok respon dia, kalau respon dia bagus dengan cara itu, buatlah cara itu. Tapi kalau bagi macam mana pun dia tak lebih malas, okey, kena buat cara lain ya. Kalau satu cara tak boleh, kena buat cara yang kedua, jangan ikut jalan yang sama. Okey, cara mencapai hubungan sosial yang sihat macam mana? Macam mana kita nak capai hubungan sosial supaya sihat? Yang pertama, saya jalin dan pertahankan hubungan kekeluargaan dan teman-teman ya. Keluarga ni kena kuatkan keluarga, dan teman-teman kena selalu ada reunion dengan teman-teman. Minum sekali, makan sekali, borak sekali, sekolah sekali ya. Reunion dalam Islam berarti solat jemaah, baca Quran sekali ya. Jadi pendengar yang baik dan terlibat dalam percakapan. Kita dengar je orang cakap ya. Lend your ear, maknanya pinjamkan telinga anda ya. Dengar apa yang dia orang cakap ya. Ataupun jumpa orang yang nak dengar apa yang masalah anda. Cari kelompok atau aktiviti sosial ya, persatuan ke apa ke. Jangan buat persatuan bergaduh pula ya, yang sesuai dengan minat anda. Kalau anda minat golf, pergi main golf. Kalau minat bola sepak, main bola sepak ya. Minat bowling, main bowling. Minat berkebun, pergi berkebun, persatuan berkebun ya. Okey, jaga komunikasi yang jujur, terbuka dalam hubungan anda. Mesti ada kejujuran di sini ya. Jangan pergi tipu-tipu dan mesti terbuka, transparent ya. Kalau anda buat komunikasi dalam kelompok sosial berpersatuan ya, declare semua. Kalau anda jadi pengurusi masjid, declare semua harta benda masjid, apa pendapatan pada minggu tu, pendapatan Jumaat berapa, dan apa yang anda nak belanjakan kat mana ya. So pendapatan dan jujur. Kalau anda suruh orang bekerja, bayar upah ke dia. Okey, walaupun anda tak ambil upah kalau anda nak ambil upah, anda bagi tahu, ini kerja saya buat, saya nak upah ini daripada awal lagi ya. Jujur dan transparan, terbuka ya. Bukan ada pusing sebelah sini ya. Mesti jujur dan transparan, akhlak yang baik ya. Itu dalam konsep transparansi ya. Kalau dia kata kena declare pendapatan tu, kena declare 11 kali, kena bagi tahu 11 kali terus terang, jangan sorok-sorok. Berapa banyak jual, berapa banyak beli, berapa banyak projek dibuat ya. Jangan sorok-sorok, terbuka dan jujur. Kalau anda sorok-sorok, tiba-tiba orang tak tahu, habislah anda ya. Habis. Masa tu komunikasi anda akan hancur, sebab kepercayaan tu telah dilanggar. Okey, yang keduanya adalah menjaga hati ataupun dipanggil kesihatan mental. Menjaga hati ada dua tadi kita beritahu, iaitu hati diri sendiri, hati sendiri, iaitu kesihatan mental kita sendiri, dan menjaga hati orang lain. Hati orang lain ya, kesihatan mental orang lain lah. Ya. Penting untuk keseimbangan emosional, kesihatan mental yang baik adalah kunci untuk mengatasi stres. Yang baik ya, kuncinya apa? Kesihatan mental. Bila kesihatan mental bagus, stres kita tak ada ya. Positive mental attitude, PMA, positive mental attitude ya. Ialah kunci
untuk mengatasi stres, kecemasan dan depresi. Depression ni maknanya kalau dah peringkat depression, stres, kita pegang saja. Kalau depresi dah jadi merudum, nak bunuh diri je. Ini juga penting untuk mempertahankan keseimbangan sosial. Ini adalah penting kesihatan mental, positive mental attitude ni So ini adalah merupakan salah satu daripada kunci rezeki juga positive mental attitude, bersangka baik. Selain daripada tenang dan tolong orang. Saya perlu 2T ini Kemudian kesejahteraan keseluruhannya Kesihatan mental yang baik menyumbangkan pada kesejahteraan seluruhnya. Sejahtera. Apa sejahtera? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa sejahtera? Kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ini dapat meningkatkan kemampuan anda untuk menikmati hidup, berfungsi dengan baik dan menjalani kehidupan yang bermakna. Bila kita dapat jaga hati kita, jaga hati diri kita dan hati orang lain, kita akan dapat hidup dengan lebih sejahtera. Keseluruhan hidup kita sejahtera. Penting. Kemudian cara menjaga kesihatan mental, macam mana kita nak jaga dia? Cari dokongan daripada profesional kesihatan mental jika diperlukan. Jika anda ada masalah ni, cari psikologis ataupun cari coach. Cari coach ni apa? Cari coach yang boleh membimbing. Kalau anda gagal dalam peperiksaan, cari coach. Dia akan membimbing anda step by step. Macam mana nak lulus, macam mana baca buku, macam mana nak disiplin, macam mana buat kertas kerja. Ikut, jangan degil, jangan malas. Bila ikut, anda akan capai kejayaan anda dan akan hilangkan stres tu. Praktik teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga, bersukan ataupun yoga. Kita solat baca Quran. Solat dan baca Quran. Quran. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. Kerja, relax. Jangan kerja sampai demam. Jangan ragu-ragu untuk berbicara perasaan anda dan fikiran anda. Speak your mind. Luahkan apa yang ada dalam fikiran anda. Kalau anda setuju, tak setuju, cakap tak setuju. Speak up your mind. Speak up your mind. Anda dengan orang yang anda percayai, cakap dengan orang yang anda percaya. Kalau nak berdebat, anda dalam mesyuarat buat keputusan. Kalau keputusan dah buat, sudah. Mungkin apa yang anda beri pendapat anda yang terbaik, tetapi pendapat orang lain pada masa itu, pendapat orang lain mungkin terbaik. Jadi orang terima pendapat yang orang lain. Jadi terima kasih kerana menerima pendapat orang lain. Kalau terima pendapat saya, mungkin akan berlaku kehancuran dalam organisasi itu pada masa itu Tapi pada masa lain mungkin kalau review balik 10 tahun akan datang, mungkin pendapat anda betul jadi anda pun betul, dia pun betul Jangan buruk sangka, jangan kecil hati Yang terbaik Allah bagikan pada masa itu Tengok keadaan, tengok konteks. Boleh? Faham konsep itu Dalam mempraktikkan menjaga kesihatan mental dan menjalin hubungan sosial yang sihat, kesihatan yang sihat dan kesihatan mental dia saling kait mengait antara satu sama lain. Anda dapat berbicara dengan teman-teman dan keluarga tentang perasaan anda, bincang, cakap perasaan anda. Perasaan anda ni kena diceritakan, dicakapkan kepada orang lain. Jangan simpan, memendam rasa. Simpan, memendam rasa, menangis-nangis seorang kat bilik. Memendam rasa. Kalau anda suka, tak suka, cakap tak suka.
Dan mereka dapat memberikan sokongan emosional, dokongan emosional yang anda perlukan. Apa yang anda hendak? Apa yang anda hendak dalam hidup ini? Okey, bagi tahu. Selain itu, menjaga kesihatan mental dapat membantu anda lebih baik dalam interaksi dengan orang lain, ya. Berinteraksi. Cara yang sopan santun, budi bahasa, ya. Itu dia. Bila anda bercakap dengan orang, anda luahkan segala perasaan anda akan jadi lebih sihat. Ya. Lebih baik dalam interaksi dengan orang lain dan menjalani hubungan sosial yang lebih positif. Jadi, kedua-dua aspek ini seringkali memperkuat dan mendukung antara satu sama lain. Ini aspek apa? Aspek apa? Ya. Aspek kesihatan dan emosional. Ya. Kedua aspek ini sering kali menguatkan antara satu sama lain dalam mencapai keseimbangan dan kualiti hidup yang baik, ya. Kesihatan mental dan kesihatan mental, fizikal dan hubungan sosial, ya. Sosial. Okay. Hubungan sosial, mental, fizikal. Okay, mental, physical, sosial, ya, dia saling mengait, ya. Jadi anda kena selalu praktikkan, ya, dapatkan sokongan, luahkan kepada orang yang anda percaya, ya, bercakap secara baik dan budi bahasa tinggi, transparan, terus terang, jujur, jujur pada diri sendiri penting. Kadang anda tipu diri sendiri, anda sebenarnya sakit, anda kata sakit. Tetapi kalau anda betul-betul sakit, tetapi anda nak tunjukkan kepada orang anda tak sakit supaya anda melawan penyakit itu, anda akan tunjuk daripada jalan bongkok kepada jalan tegak. Okey, daripada jalan perlahan kepada jalan laju supaya anda menggerakkan semua saluran darah anda. Dia nak pura-pura macam sehat sebab anda nak fight, nak lawan. Okey, kalau anda angkat tangan rasa sakit, anda push, angkat juga supaya anda menjadi sehat. Macam tu cara dia. Jujur dengan diri sendiri, ya. Ya, tetap lawan sakit, lawan sakit. Malas, lawan malas tu, ya. Kalau tak nak belajar, lawan emosi tak nak belajar tu, ya. Semoga yang bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.